Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi. Justru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam surau ini pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Jumaat juga dikenali sebagai Sayyidul Ayyam, yang bermaksud penghulu segala hari. Ini selaras dengan hari yang paling mulia di sisi Allah. Hari Jumaat ini lebih mulia dari Hari Raya Aidil Fitri dan juga Hari Raya Aidil Adha di sisi Allah. Pada hari Jumaat terdapat 5 peristiwa: diciptakannya Adam dan diturunkannya ke bumi. Jumaat Adam dimatikan. Di hari Jumaat juga terdapat waktu yang mana jika seseorang meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan selagi tidak memohon yang haram. Dan di hari Jumaat juga akan pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada para hadirin dan hadirat sekalian, kerana berkumpulnya kita di sini adalah bagi menyenangkan akan disampaikan sebentar lagi oleh penceramah jemputan kita pada pagi ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Engku Ahmad Fazil bin Engku Ali, seorang pendakwah yang tidak asing lagi bagi kita. Oleh itu, tanpa dengan segala hormatnya dipersilakan, falyatafaddal ziyadatuhu ma'jura. Cable projector. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifati maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama. Para asatizah, para ulama, juga kepada pemimpin-pemimpin masyarakat, kepada talabatul ilmi, para penuntut ilmu,
dan sekalian yang hadir dalam kuliah duha pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini, yang mana saya diminta untuk membentangkan tajuk iaitu bahaya aliran Wahabiyah. Saya tak pasti kalau di Melaka macam mana, tapi kalau di Kuala Lumpur tajuk ni dia standard tajuk panas. Tak kena kaya, ada orang kata orang Melaka terbakau dengan tajuk macam ni, panas dia. Semalam saya iklankan tajuk ni pun, walaupun tak ada yang nak mengaku Wahabi di Malaysia ni, tapi pembela-pembelanya ramai. Yang marah-marah jamaah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, ikut manhaj salaf. Kenapa maruah jatuh? Ya, kalau kita kata yang macam tu adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, berpegang dengan Quran dan Sunnah, menolak khurafat dan bid'ah. Lalu orang kata kamu Asy'ariyah, alhamdulillah, kita syukur kalau kita Asy'ariyah. Tapi mereka ni macam ada krisis identiti. Kenapa sibuk babi jalan slow? Firas? Tak tahu. Sebab masa dia berjalan, dia confuse, aku ni siput ke babi? Jadi mereka ni dengar kata Wahabi bagus, dia masih confuse, aku ni ahli sunnah ke Wahabi? Jadi itu masalah, dia slow nak faham. Jadi insyaAllah dalam masa yang terbatas, saya difahamkan kuliah duha biasa habis dalam 10.30 macam itu. Mungkin kita nak buka pada sesi soal jawab lagi. Saya cuba laju-laju menerangkan. Pernah mengaku dia Wahabi yang baik, yang mengaku tu jarang, tapi yang lain-lain tu mempertahankan saja. Tapi senarai itu memang ada tersebar di internet, boleh cek, boleh semak, mungkin betul, mungkin tak betul, mungkin sebahagian betul, sebahagian tak betul. Yang penting apa ciri-ciri Wahabi, dan yang lebih penting pada itu, adakah ciri-ciri yang ada pada Wahabi ini sesuai dengan ajaran Islam Ahli Sunnati wal Jamaah? Kalau sesuai, tak kisahlah. Boleh nama Wahabi, boleh nama Maturidi, boleh nama Asari, nama nombor 2. Yang kita bimbang tak sesuai dengan ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa kekeliruan ya. Ada yang memahami istilah Wahabi ini dengan kefahaman yang tidak tepat ya. Contoh, ada yang menyangkakan Wahabi ini adalah orang Islam yang bila salat subuh dia tak baca kunut. Kalau kau nak kenal Wahabi, kau tengok dia sembahyang subuh tak baca kunut, tu Wahabi. Ini tak tepat. Kerana soal baca kunut subuh ini khilaf daripada dahulu lagi. Dalam mazhab yang 4, 2 mazhab Maliki Syafi'i kata sunat, 2 mazhab Hanafi Hambali kata tak sunat, dan mereka bukan Wahabi. Hanafi Hambali bukan Wahabi. Jadi tak tepatlah ya. Cuma dalam bab kunut ni, kalau orang kata apa kena mengena Wahabi dengan kunut, kena mengenanya adalah biasanya golongan yang terpengaruh dengan Wahabi ni, bila dia pegang dengan satu pandangan, dia anggap pandangan yang lain adalah menyalahi sunnah. Sebagai contoh, di Malaysia, bila dia pegang baca kunut tak sunat, maka dia ajar pada orang siapa baca kunut buat bid'ah, kena tinggal, itu sesat. Ini saya tidak reka ya. Ada kejadian di Selangor, dia siap pesan pada imam nanti solat subuh jangan baca kunut. Imam dah confused. Habis nanti kalau jemaah tanya macam mana ustaz? Kata dia, imam cakap lah, imam lupa. Dah menipu tu kan tak ada khilaf. Menipu tu memang haram, tak ada khilaf. Dia boleh ajar imam menipu semata-mata benda tu khilaf. Wahabi selalu kata kami ni adalah golongan yang belapang dada dengan mazhab. Belapang dada, apa macam itu? Kalau kamu belapang dada, jangan kacau lah orang mazhab Syafi'i, dia nak baca, kamu tak nak baca, kamu taklid mazhab lain, ya silakan. Dan di India, ini kawan saya yang belajar di India beritahu, di terbalik. Di India kan ramai saudara-saudara kita bermazhab Hanafi, jadi mereka tak baca kunut. Datang golongan yang terpengaruh dengan Wahabi, dia kata yang sebenarnya sunnah adalah baca kunut. Siapa yang tak baca kunut, dia telah meninggalkan sunnah. Jadi terbalik. Jadi saudara asalnya nak kata tak baca kunut tu Wahabi, tidak semestinya. Dan ada yang mengatakan Wahabi ini geng-geng yang tak mahu buat kenduri arwah juga tidak tepat. Kerana di kalangan ulama ahli sunnah jamaah juga tidak ada yang mewajibkan kenduri arwah. Bahkan memang ada dalam kita kata makruh, dalam keadaan tertentu boleh jadi haram, dalam keadaan yang lain boleh jadi harus, boleh jadi sunat. Tengok macam mana cara yang dikatakan kenduri arwah tu dilakukan. Katakanlah buat kenduri arwah tu, ambil
duit anak si mati yang belum balik. Itu kan anak yatim. Tapi dah minta izin lah ustaz. Kami sebelum ambil duit tu kami tanya, ni nak ambil sikit untuk kenduri arwah bapak. Dia kata boleh. Ya memang dia kata boleh, tapi dia belum balik. Ridha daripada budak yang belum balik untuk hartanya diinfakkan begitu saja tidak sah. Maka kamu gunakan haram. Tapi bukanlah semata-mata kenduri arwah yang dilakukan secara sukarela, guna duit sendiri, cuma berzikir dan bertahlil. Itu di sisi ulama kita tak ada masalah. Tapi tidak kalau Wahabi, oleh kerana tak berlaku zaman Nabi, kata dia haram. Baik. Yang seterusnya adalah istilah Salafi. Mereka ni Wahabi atau Salafi. Sebenarnya dari segi penggunaan dia digunakan secara sama. Salafi itu merujuk kepada Wahabi. Wahabi itulah yang kadang-kadang dipanggil Salafi, atau mungkin lebih popular dengan istilah Salafi. Tapi secara teknikal tak berapa tepat ya. Kerana Salafi ni ada huruf ya di hujung. Asalnya Salaf. Jadi Salafi di sini meletakkan ya, dipanggil ya nisbah. Dia ada banyak fungsi. Salah satunya berfungsi menisbahkan pegangan dan juga ikutan. Jadi kalau Salafi berarti pengikut salaf ya. Salafi berarti pengikut salaf. Ada orang dia kata kita kena rahim Ustaz, beza antara geng-geng kholaf dengan salaf. Mana ada salaf dah zaman sekarang? Salaf dah tak ada zaman sekarang. Salaf ni kan generasi awal umat Islam, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Jadi dah tak ada salaf. Yang ada adalah Salafi, pengikut salaf. Jadi dari segi istilah, salaf merujuk kepada 3 generasi pertama umat Islam. Jadi dari segi teknikal, yang sebenarnya Salafi adalah pengikut mazhab yang 4. Kerana setiap seorang daripada imam mazhab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, semuanya generasi salaf. Maka kita yang ikut salah satu pada mazhab ini, kita sebenarnya Salafi. Ataupun yang ikut pada Imam Abu Hasan Asy'ari. Kerana Imam Abu Hasan Asy'ari inilah yang membawa akidah salaf, mempertahankan melawan ahlul bid'ah. Maka kita adalah Salafi. Cuma secara praktikal kita tak guna istilah Salafi. Biasa kita nisbah kepada nama atau gelaran imam ya. Gelaran imam Nu'man bin Sabit rahimahullah ta'ala adalah Abu Hanifah, jadi Hanafi. Imam Malik jadi Maliki. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pengikutnya jadi Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, pengikutnya jadi Hanbali. Tapi hakikatnya mereka ni semuanya Salafi ya, pengikut salaf. Dan yang menggunakan istilah Salafi ini secara praktikal adalah yang mengikut kepada manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, yang mana beliau hidup sekitar 1115 Hijriah sehingga 1206 Hijriah. Maknanya kurun ke-12 Hijrah, lebih kurang bersamaan kurun ke-18 Masihi. Confirm bukan salaf. Ataupun dia menjadikan Al-Imam Ibn Taymiyah ini sebagai rujukan yang tertinggi. Ini idola besar ya. Saya beritahu ya, Al-Imam Ibn Taymiyah bukan Wahabi ya. Dalam dialog di Perlis tahun lepas, saya beritahu kepada Ustaz Salman Ali yang lawan dialog dengan kami. Dia sebut Al-Imam Ibn Taymiyah. Saya terangkan, Al-Imam Ibn Taymiyah bukan Wahabi, satu dewan gelap ya. Dia tak faham Wahabi mana pengikut kepada manhaj Muhammad bin Abdul Wahhab. Tak mungkin Al-Imam Ibn Taymiyah Wahabi, kerana beliau hidup dan meninggal dunia lebih kurang 400 tahun sebelum lahirnya pengasas Wahabi. Macam mana beliau boleh jadi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab? Tak mungkin. Cuma nama beliau sinonim dengan Wahabi adalah kerana beliau idola kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menjadi ikutan, model kepada golongan Wahabi. Tapi beliau sendiri bukan Wahabi. Tapi mereka tak guna nama Taimiyin ya. Jarang ya. Ada juga yang mengistilahkan Taimiyin ya. Jadi mereka lebih suka istilah Salafi. Tak tepat sebenarnya. Baik. Ada usaha-usaha untuk mengelirukan, tapi Alhamdulillah ya, debat Perlis 2.0 ya, pada 11 Februari yang lalu dah sepakat antara dua yang terlibat dalam dialog, iaitu saya
dan Kiai Nur Hidayat mewakili ARG, Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group, dan juga Ustaz Salman Ali mewakili QUIPS. Isunya Wahabiyah adakah aliran sesat atau aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi kami mengambil pendirian Wahabiyah ni aliran sesat, dan kami bawakan data-data dan fakta-fakta. Ustaz Salman Ali mewakili QUIPS mengatakan aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tapi sampai ke sudah masing-masing tak nak mengaku Wahabi. Kita pun tak faham. Ya, kalau Ahli Sunnah Wal Jamaah, apa salahnya Wahabi? Jadi masing-masing nak mengatakan, oh saya bukan Wahabi, otoriti di sana bukan Wahabi, negeri Perlis bukan Wahabi. Ya, kata saya tak ada masalah negeri Perlis bukan Wahabi. Negeri kan ramai orang. Mungkin ada yang terikut Wahabi, ada yang Ahli Sunnah Wal Jamaah, macam-macam. Mungkin ada yang Syiah juga di Perlis, ada yang liberal, tak ada masalah. Dan mereka tunjukkan kenyataannya. Dulu Yang Maha Mulia Raja Perlis mengatakan bahawa Perlis tidak mengamalkan ajaran Wahabi, tapi mengamalkan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ustaz setuju atau tidak? Of course saya setuju, kan selari dengan kita. Bila Dulu Yang Maha Mulia Raja cakap Perlis mengamalkan Ahli Sunnah Wal Jamaah, bukan Wahabi, maknanya sama macam pendirian kami. Wahabi bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kalau Wahabi Ahli Sunnah Wal Jamaah, tentulah titahnya adalah Perlis mengamalkan Ahli Sunnah Wal Jamaah aliran Wahabi. Kan Perlis mengamalkan Ahli Sunnah Wal Jamaah, bukan mengamalkan Wahabi. Berarti Wahabi bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebab tu kami setuju, tak ada masalah. Mana kenyataan titah diraja itu selari dengan pendirian kami bahawa Wahabi bukan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi mereka cuba mengalihkan. Mereka kata memang Ustaz, kami pun setuju Wahabi sesat. Wahabi ni memang Khawarij. Wahabi ni suka kafirkan orang. Kita pun heran. Aku nampak kau dah Wahabi, lain macam kau hentam Wahabi. Hati-hati, ini namanya Qana Baring. Dia nak merujuk kepada Khawarij yang wujud pada abad-abad yang awal, iaitu yang antara pemimpin golongan ini namanya Abdul Wahab bin Rustum, 211 Hijrah. Dia memang Khawarij, mengkafirkan umat Islam yang buat dosa. Khawarij kata kafir. Minum arak, berzina, tak solat tu kafir. Di sisi kita, kalau dia belum menghalalkan, dia hanya fasik. Dia tak solat, tapi dia tahulah, dia kata memang solat wajib, cuma saya malas. Fasik dia. Tapi kalau dia tak solat, dia kata apa nak solat, bukannya wajib. Itu baru jadi kafir. Tak, Khawarij buat dosa dah kafir. Dan memang Khawarij ni dia memberontak melawan pemerintah umat Islam. Dan memang nama dia Abdul Wahab. Logiklah kalau dipanggil Wahabi pun. Yang kami ni, yang dituduh Wahabi ni, yang dilabel Wahabi ni, yang difitnah Wahabi ni, kami tidak Khawarij. Kami tidak mengkafirkan orang Islam buat dosa. Kemudian kami tak ada lawan pemerintah umat Islam. Dan nama tokoh kami bukan Abdul Wahab, nama dia Muhammad. Kalau nak gelar kami pun Muhammadi, bukannya Wahabi. Hati-hati ya. Ini usaha-usaha penipuan. Ini adalah realiti. Memang yang Muhammad bin Wahab, yang Abdul Wahab bin Rustum dulu adalah Khawarij, kita tak nafikan. Tetapi Muhammad bin Wahab juga adalah Khawarij. Nanti kita akan bawa kalam ulama mazhab yang 4 yang menegaskan bahawa golongan yang mengikut Muhammad bin Wahab ni adalah Khawarij. Kalau Khawarij dulu mengkafirkan umat Islam yang buat dosa, yang berzina, minum arak dan sebagainya, Khawarij Muhammad bin Wahab ni mengkafirkan umat Islam yang tak buat dosa. Kerana dia mengkafirkan orang-orang yang terlibat dengan tawassul, tabarruk, ambil berkat, istighasah dengan Nabi, dengan wali, madad ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Itu adalah syirik di sisi mereka. Dalam dialog siapa ikut, kami dulu masa mesyuarat saya dah minta dalil. Saya kata ada tidak dalil yang mengharamkan istighasah dengan orang yang telah meninggal dunia, sebab di sisi mereka syirik. Jadi yang berkenaan jawab, oh dalil banyak dalam Quran semua. Jadi dia kata tak apalah, bagi satu je, saya nak tahu satu cukup. Sampai habis mesyuarat tak bawa. Akhirnya dia spin. Dia kata oh, kalau boleh minta tolong dengan wali yang dah mati, bolehlah minta tolong dengan pokok. Lah dia tuduh saya pula yang menyuruh orang minta tolong dengan pokok. Bagi dia pokok dengan wali sama kot. Kalau boleh minta tolong dengan wali, boleh minta tolong dengan pokok. Pasal pokok tak ada dosa. Kenapa dia tak ada dosa? Kan minta tolong pada orang meninggal dunia ni adalah mengharapkan doa mereka. Doanya diharapkan tentulah doa daripada orang-orang yang soleh. Jadi bukan kita mengharapkan doa pokok, meja pun tak ada dosa, ya, handphone pun tak ada dosa.
Takkanlah kita minta tolong kepada benda-benda macam ini. Mereka tidak fahamnya itu. Baik. Jadi dalam dialog saya luaskan lagi. Kalau dalam musyarat saya minta daripada Quran hadis, dalam dialog kalau tuan-tuan follow, saya minta pendapat ulama salaf. Mereka mengaku ikut salafi. Bak mari satu pandangan ulama salaf yang mensyirikkan istighosah. Mana ada? Lalah dikata Al-Imam Ibn Aqil. Pertama, Al-Imam Ibn Aqil bukan salaf. Kedua, kita dah rujuk dalam kitab Al-Imam Ibn Aqil. Sebaliknya, Al-Imam Ibn Aqil mengajar orang istighosah dengan Nabi SAW selepas kewafatan Nabi. Ini namanya seni daripada berbohong, tak kisah. Janji dapat macam boleh jawab. Yang cari kemenangan boleh bersorak, tapi yang cari kebenaran akan nampak. Inilah pembohongan. Jadi mereka Khawarij, mereka mengkafirkan umat Islam yang tak buat dosa, lagi teruk pada Khawarij dulu. Tidak berberontak terhadap perintah umat Islam, tak betul. Wahabi di awal kebangkitan mereka angkat senjata melawan Khilafah Utsmaniyah. Mereka pernah membunuh ribuan umat Islam. Mereka pernah merampas kota suci Mekah dan Madinah. Terpaksa Khalifah Utsmaniyah hantar tentera dari Mesir untuk ambil balik kekuasaan dan sebagainya. Jadi sejarah ini mereka cuba pejam mata. Nama Muhammad bukan Abdul Wahab. Patutnya ini doya buruk lah. Kan nama Muhammad tu nama Nabi Muhammad SAW. Jadi jarang nak dinisbahkan kepada nama Nabi. Pengasas mazhab kita Muhammad bin Idris. Kita tidak digelar Muhammadi. Pengasas mazhab Hambali nama beliau Ahmad juga nama Nabi. Maka tidak dipanggil Ahmadi, tapi dipanggil Hambali. Maka nama bapa kepada pengasas Wahabi adalah Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita perasan orang Arab ni dia suka panggil nama anak atau nama bapa. Dia ni Abu apa? Abu Umar, Abu Ibrahim, Abu apa? Maknanya ni bapa pada Ibrahim, dia ni bapa pada Umar, ya. Ataupun anak siapa? Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ibn Abdul Wahab. Jadi beliau ni bapa beliau ulama besar mazhab Hambali, ulama ahli sunnah wal jamaah yang terkenal. Jadi orang panggil dia Ibn Abdul Wahab. Kalau dia orang Melaka, mungkin orang panggil anak Ustaz Wahab. Yang mana kita tahu yang kecoh apa ni? Tu anak Ustaz Wahab. Akhirnya pengikutnya digelar Wahabi. Jadi jangan terpedaya dengan omongan mereka kata Wahabi sesat, tapi itu Wahabi yang dulu. Ini samalah macam orang misalnya dalam kampung dia curi ayam. Nama dia Dul. Jadi orang bising, Dul curi ayam. Dia cakap, betul-betul Dul ni memang jahat. Tapi tu Dul yang dah mati 30 tahun dulu. Loh, orang cerita pasal dia. Dia cerita pasal orang lain. Baik. Bahaya-bahaya Wahabi. Pertama, yang ni point kita tadi hanya mukaddimah saja supaya kita jelas. Yang dimaksudkan dengan Wahabi itu adalah pengikut kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup pada kurun ke-12 Hijrah bersamaan kurun ke-18 Masihi. Baik. Pertama, membahayakan sumber agama, iaitu cara berinteraksi dengan dalil tu rosak. Mereka selalu kata pegang Quran dan Sunnah, tapi mereka berinteraksi dengan Quran dan Sunnah tu membawa kepada salah tafsir. Hadis kita macam lain, dia pasang macam lain. Ayat cerita tentang orang kafir, dia ambil ayat pasang pada orang Islam, lalu dia mengkafirkan orang Islam. Ini bahaya yang pertama, rosak cara kita berpegang dengan Quran hadis. Benar dia tuduh kita tidak ikut Quran hadis. Yang kedua, bahaya akidah, merosakkan makna tauhid dan syirik. Yang mana tauhid dituduh syirik, yang mana syirik dia sangkakan tauhid. Ini serius, ya. Ya, ini yang membawa kepada terorisme tu. Antaranya mereka menganggap orang yang mereka bunuh tu kafir. Macam ISIS adalah salah satu cabang Wahabi, ya. ISIS kan selamba je, orang mengucap dia bunuh, orang tengah semayang dia tembak, dalam masjid dia bom, ya. Kenapa? Kerana dia telah mengkafirkan, ya, orang-orang ini. Kemudian yang ketiga, bahaya Wahabi adalah bahaya bid'ah dalalah, ya. Wahabi selalu labelkan kita ahlul bid'ah kerana kita buat tahlil arwah, kita selawat selang tarawih, kita solat sebut usalli, maka kita dituduh ahlul bid'ah. Tidak. Yang ahlul bid'ah adalah golongan Wahabi. Antara bid'ah mereka adalah menterbalikkan kefahaman tentang sunnah dan bid'ah. Yang mana sunnah Nabi dia perkecilkan, dianggap itu bid'ah.
Yang mana bid'ah yang dibuat oleh Imam Ibn Taymiyah diangkat itu sebagai sunnah. Imam Ibn Taymiyah ulama, orang alim, tapi ada bid'ah beliau ditolak oleh ulama-ulama yang sezaman dengan beliau. Yang keempat, bahaya kestabilan, mengancam khazanah mazhab dan merosakkan taklid. Jadi Wahabi ni dalam 4 mazhab ni dia macam-macam pesen. Dia tidak satu pesen ya. Pesen yang paling ekstrim yang dalam fahaman Wahabi ialah mengharamkan mazhab. Dalam dialog tu dia tak mengakulah. Dia kata Syekh Abdul Wahab dia mempertahankan mazhab, tapi ada kenyataan dia yang bercanggah ya. Tapi kalau di apa nama tempat tu, di Negeri Sembilan ya, Madrasah Ittiba'us Sunnah, Ustaz almarhum Ustaz Hashim Ghani, dia ada tulis buku haram bermazhab. Jadi itu yang paling ekstrim. Dianggap bermazhab tu haram, bahkan syirik. Yang kurang sikit dia kata tak perlu bermazhab sebab dah ada Quran hadis. Yang kurang lagi pada tu dia kata kita ikut mazhab cuma kita tak terikat. Mana yang kuat dalil dia yang kita ikut. Ini semua tak betul ya. Pertama, dia tak faham makna mazhab. Mazhab apa makna? Mazhab daripada perkataan bahasa Arab zahaba yazhabu. Apa makna zahaba yazhabu? Belajar bahasa Arab saya. Apa dia? Apa makna zahaba yazhabu? Zahaba Umaru ilal madrasati. Apa makna zahaba? Mahdi. Apa makna zahaba? Ini basic ni. Kalau belajar bahasa Arab tentu ada bagi contoh. Zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Zahaba makna pergi ya. Jadi mazhab bila tambah huruf mim, dia bertukar menjadi nama tempat. Qa'ima makan, maq'am tempat makan, ghasala basuh, maghsal tempat basuh. Zahaba pergi, mazhab tempat pergi ya? Mazhab tu tempat kita pergi. Tapi zahaba yazhabu juga boleh makna berpandangan. Maka mazhab dalam konteks ini maknanya pandangan. Kalau orang putih kata school of thought. Jadi mazhab memang natijah daripada ikut Quran hadis. Kalau dia mengharamkan mazhab, dia mengharamkan natijah daripada Quran dan hadis. Kenapa? Kerana bila ulama pergi pada Quran dan hadis, ada dua kemungkinan. Anak-anak pelajar boleh catat ya. Quran dan hadis buat dua line kat bawah. Pertama, kemungkinannya akan berlaku ijma'. Yang kedua akan berlaku mazhab. Salah satu daripada dua. Bila ulama pergi pada Quran hadis, mereka baca Quran hadis, mereka faham dengan kefahaman yang sama, lalu keluar fatwa yang sama, namanya ijma', kesepakatan. Tapi tidak jarang berlaku ulama pergi pada Quran dan hadis, ulama ni faham macam ini, ulama seorang lagi faham macam lain, ada ulama lain faham lain lagi. Itu namanya khilaf, beza pandangan. Maka setiap satu fatwa yang berbeza inilah namanya mazhab. Jadi macam mana kamu kata jangan ikut mazhab, sedangkan itu salah satu ada kesan ikut Quran dan hadis. Ada orang kata macam ini, kita umat Islam ni berpecah sebab ikut mazhab. Cuba kita tak payah mazhab-mazhab ni, kita ikut Quran dan hadis, tentu kita bersatu. Ini percakapan yang tak faham dan tak tengok realiti. Kalau kita buka mata kita dan kita lihat pada realiti, kita akan mengaku perpecahan umat Islam bukan kerana beza mazhab, tapi kerana beza politik. Dulu sampai sekarang sama. Awal-awal perpecahan masa sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum masih hidup sampai jadi perang Jamal, perang Siffin, itu kan politik. Sayyidina Ali kah atau Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma nak jadi khalifah, itu kan politik. Sampai zaman kita sekarang yang selalu bergaduh-gaduh, berpecah belah, sampai ada yang tak nak makan kenduri dan sebagainya. Ya, itu kan politik, bukan masalah mazhab. Kita dengan kawan-kawan Bangladesh tapi okey je, tak ada masalah. Kawan-kawan Arab kita yang Hambali tak ada masalah. Kawan-kawan Morocco kita yang Maliki tak ada gaduh pun. Yang selalu gaduh sekampung, Melaka sama Melaka gaduh pasal politik. Mazhab ikut Quran dan hadis. Saya bagi contoh.
Dia kata tak payah ikut mazhab, ikut Quran dan hadis. Okey. Contohnya mudah saja. Isu perempuan bila diceraikan oleh suami dia, dia kena ada satu tempoh dinamakan iddah. Dalam tempoh iddah, orang lain jangan meminang lagi. Bahkan kalau tolak raj'i, suami masih boleh rujuk tanpa akad. Ya, tak payah bayar mahar baru, tak payah, rujuk saja boleh. Masih dalam iddah lagi. Baik, lama mana iddah? 3 kali suci atau 3 kali haid. Jadi ulama nak tahu hukum, mereka rujuk pada Quran dan hadis. Dalam Quran bab ni jelas. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang-orang perempuan yang diceraikan oleh suami mereka, hendaklah mereka itu beriddah selama 3 quru. Tengok dalam ayat ni berlaku 2, ijma' dan juga mazhab. Kat mana ijma'? Salasata 3. Semua ulama sepakat perempuan yang merdeka yang bukan hamba iddahnya 3 kali. Tak ada yang kata 2, tak ada yang kata 4. Ijma' sepakat. Ya. Quru apa makna? Salasata 3 quru. Quru dalam bahasa Arab ada 2 makna. Satu maknanya haid dan satu lagi maknanya suci daripada haid. Dua-dua tu dipanggil quru. Haid dipanggil quru, suci daripada haid juga dipanggil quru. Maka ulama tertanya-tanya dalam ayat Al-Quran ini, yang mana satu daripada 2 makna ni, suci atau haid? Terpaksa ulama rujuk ayat Quran lain, kerana ayat Quran sesama ayat Quran saling tafsir menafsirkan. Terpaksa ulama rujuk hadis Nabi, kerana salah satu fungsi hadis adalah menerangkan makna Al-Quran. Bahkan ulama juga terpaksa rujuk kepada kaedah bahasa Arab, adat makdud macam mana susunan itu ini, kerana Quran dalam bahasa Arab. Natijah daripada buat perkara-perkara ini, ulama mazhab Hanafi memahami quru maknanya haid. Keluarlah fatwa 3 kali haid sudah habis iddah. Ulama dalam mazhab Syafi'i memahami quru maknanya suci. Keluarlah fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Bayangkan berlaku 2 mazhab, sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama rujuk perkataan yang sama, iaitu quru. Masih berlaku 2 mazhab. Macam mana kamu kata ikut Quran hadis tak payah ikut mazhab? Mazhab tu adalah natijah daripada Quran hadis. Jadi jangan terpedaya dengan soalan-soalan lucu. Oh, Nabi dulu sembahyang ikut mazhab mana? Ini kan kelakar. Apa kena mengenai Nabi sembahyang ikut mazhab mana dengan kita ikut mazhab? Nabi SAW baginda sembahyang ikut wahyu. Kita diperintah untuk sembahyang ikut Nabi. Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu sembahyang sebagaimana kamu telah melihat aku sembahyang. Jadi kawan-kawan kita dia sembahyang, dia kata ini sembahyang cara Nabi. Baik, bila dilihat Nabi sembahyang? Bila dilihat Nabi sembahyang? Semalam, tahun lepas, 5 tahun lepas. Jadi kalau dia minda, dia cerdas, dia boleh faham sebenarnya tak ada antara kita yang solat pernah lihat Nabi solat. Tak ada. Betul kan? Pernah lihat Nabi solat? Tak pernah. Kita solat macam kita solat kerana kita diberitahu oleh guru kita itulah cara solat. Dan guru kita juga tak pernah lihat Nabi solat. Dia juga ambil daripada guru dia. Jadi kalau kita ikut mazhab, berarti cara solat kita akan bersambung. Kalau kita mazhab Syafi'i, daripada guru kepada guru kepada guru sampai kepada murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada guru beliau, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi, sampailah kepada orang yang melihat dengan mata mereka Nabi solat. Sahabat yang lihat. Bila macam itu yang berlaku mazhab. Yang ni dapat riwayat kata macam ini, satu lagi dapat riwayat kata macam ini. Yang ni tak terima riwayat, yang ni riwayat dia terima. Itu yang berlaku mazhab, kerana masing-masing nak ikut Nabi. Sekurang-kurangnya mazhab yang 4, cara solat mereka sanad bersambung sampai kepada sahabat Nabi, dan sahabat Nabi memang mereka melihat Nabi SAW solat. Tapi kalau kita ikut Wahabi, putus. Kalau kita ikut Wahabi semata-mata, yang tak ikut mana-mana mazhab 4, sanad putus, tak ikut Nabi. Baik. Ada pula yang tanya, kita sekarang ikut mazhab ni, mazhab tu, nanti Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia nanti, Nabi Isa ikut mazhab mana? Loh, hang tanya soalan yang tak ada faedah.
Yang saya mazhab Nabi Isa tu kenapa? Kankah Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia akan memerintah mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ikut syariat siapa? Syariat Nabi juga. Adakah dia ikut syariat Nabi nak tunggu Nabi Isa turun dulu? Sepanjang subuh besok tu macam mana? Dia nak baca kunut ke tak baca? Nak baca ke tak baca? Tunggu Nabi Isa turun lah. Kalau Nabi Isa baca kunut, mau saya baca. Kalau Nabi Isa pun tak baca kunut, saya tak mau baca. Dah baiklah, masa kita nak tunggu Nabi Isa turun, nak baca subuh besok ni, nak sembang Jumaat sekejap lagi. Jadi nak tak nak kita ikut syariat Nabi Muhammad SAW adalah dengan ikut Quran dan hadis. Ikut Quran dan hadis itulah yang jadi mazhab. Jadi sebenarnya dalam bab ikut mazhab ni, dia ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, kita ikut mazhab guru kita, ya? Yang mana guru kita mengambil daripada guru beliau sampai kepada imam mazhab, sampai kepada guru imam mazhab, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara pertama ikut mazhab. Zaman kita tinggal 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang lain ada dulu ada, tapi dah pupus, tak sampai, ya. Cara yang kedua, kita ikut mazhab pensyarah kita, sebab dia ada PhD. Ada orang macam tu, saya lebih selesa dengan pensyarah saya lah, sebab dia ada PhD. Imam Syafi'i tak ada PhD. Okay lah. Jadi kalau awak ikut pendapat pensyarah awak, dia kata dalam pandangan, dalam masalah ni, ini pendapat yang kuat, dalam masalah ini pendapat imam ni tak kuat, pendapat ini yang kuat, berarti awak berikut mazhab pensyarah awak. Nak kata awak tak bermazhab, tidak, awak ikut mazhab dia, pandangan dia. Ada yang ketiga, dia kata macam ni, saya ni Ustaz, saya bukan jenis taksub. Kalau pandangan Imam Syafi'i kuat, saya ikut. Kalau pandangan Imam Syafi'i bagi saya lemah, saya tinggalkan. Bahkan pensyarah saya, walaupun dia ada PhD, tapi kalau saya nilai pandangan dia tu tak ikut Quran hadis, saya tak ikut. Saya jenis tak taksub. Siapa kata? Awaklah orang yang paling taksub, dan awak taksub kepada pandangan sendiri. Awak bahasa Arab pun tak faham, nahwu pun tak mahir, usul fiqh pun tak belajar, bayan balaghah pun awak gelap, ya. Tahu awak nak menilai pandangan Imam Syafi'i kuat tak kuat? Berapa ratus ribu hadis dalam dada awak. Hadis 40 pun belum tentu lepas. Awak memang taksub kepada pandangan pribadi, dan ini bahaya. Ajrukum alal fatwa, ajrukum ala nari jahannam. Kama qala sallallahu. Yang paling berani di kalangan kamu untuk berfatwa, beranilah tu, tak ada ilmu tapi keluar fatwa, paling berani nak masuk neraka jahanam. Jadi kebanyakan yang ikut pahaman Wahabi ni, dia bawa slogan kita terbuka mazhab. Sebenarnya tidak. Dia suruh orang tinggal mazhab ni, jangan taksub mazhab Syafi'i, kata dia jangan tak. Ikut mazhab Syafi'i bukan taksub. Kita ikut mazhab Syafi'i sebab kita belajar mazhab itu. Cuba kita belajar mazhab Hanafi, ya kita ikut mazhab Hanafi sebab kita tak ada ilmu tentang mazhab lain. Jadi bukan soal taksub, soal beramal dengan apa yang kita tahu. Akhirnya jangan ikut ikut yang Quran hadis. Quran hadis ikut siapa? Ikut kamu. Akhirnya Wahabi membawa orang tinggal mazhab yang muktabar bagi pada mazhab dia. Hati-hati. Baik. Bahaya merosakkan erti dan amalan jihad, ya, sehingga membunuh orang Islam dianggap jihad. Ini yang terpengaruh dengan ISIS, dengan Boko Haram, dengan beberapa kumpulan-kumpulan teroris yang mereka bunuh adalah orang Islam. Tapi mereka kata itu jihad. Dan mereka menghancurkan ijma', yang mana kesepakatan ulama' yang tak sesuai dengan pendirian mereka, mereka langgar. Kemudian mereka berusaha merampas posisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita Asy'ariyah Maturidiyah pula yang dituduh sesat. Yang bagusnya dialog quiz 2.0 antara yang baguslah bagi saya. Sekurang-kurangnya di pihak sana dia dah mengaku Asy'ariyah Maturidiyah Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma dia nak kata Wahabi pun Ahli Sunnah juga, dia nak kata gitu, kan? Tapi dulu tidak. Dulu mereka mengatakan Asy'ariyah itu sesat. Kita ni Ahlul Bid'ah, kata dia. Bahkan ada ustaz daripada Suria tu kan, Ustaz Muhib, kan dia marah-marah kat Ustaz Saman Ali. Ustaz Saman Ali mengaku Asy'ariyah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia kata mana boleh, Asy'ariyah itu sesat. Jadi dia cuba nak merampas posisi Ahli Sunnah wal Jamaah daripada Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar, supaya dia yang dilihat sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini sebahagian daripada bahaya Wahabi lah, ya. Baik. Okey, saya pergi kepada yang pertama.
Mereka ini keliru dalam berinteraksi dengan dalil. Contohnya, mereka keliru dalam berpegang dengan suruhan daripada Quran dan hadis, supaya kita berpegang pada dua ni, ati Allah wa ati Rasul, ya, dan sebagainya. Yang mana taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu dua perkara, ya, kitabullah wa sunnati. Jadi ini semua betul. Tetapi ada di antara Wahabi ni, bila dia pegang dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyuruh supaya kita ikut Quran dan hadis, dia pergi kepada menolak akal. Dia kata kita hanya Quran hadis, kenapa nak pakai akal pula? Di Melaka pernah dengar satu penyakit, ringkasannya adalah BBAK. Pernah dengar? Belum? Belum, Alhamdulillah, mungkin belum masuk lah penyakit ni di negeri Melaka, dan moga-moga Allah pelihara lah, ya. Kalau dekat KL dah agak tersebar penyakit BBAK. Apa? Ia ringkasan kepada biar bodoh asal confident. Macam mana nak tahu penyakit biar bodoh asal confident? Daripada kata-kata. Kalau dia diam, orang tak tahu. Kalau kata orang, kalau diam kita tak tahu kata dia bodoh. Bila dia buka mulut bercakap, bodoh rupanya, gitu. Jadi ada satu orang, contohnya dia masuk dalam komen, dia kata, Ustaz, saya dalam bab akidah, saya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Ya, bagus. Saya tidak guna akal. Bila dia sebut saya tak guna akal, kita dah dapat detect dia dah kena penyakit biar bodoh asal confident. Kan bodoh. Ada pula pegang Quran dan Sunnah tak pakai akal. Seolah-olah kamu menuduh Quran dan Sunnah melarang kita guna akal. Terbalik. Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita gunakan akal. Afala taqilun, kenapakah kamu semua tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapakah kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kamu telah ada tanda-tanda kewujudan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah. Kalau kita tak mahu lihat kepada alam, bumi, langit, bintang, matahari, bulan dan sebagainya, memadai kita lihat kepada diri kita, kita sudah nampak bahawa Allah wujud. Tapi kena fikirlah, cuba kita fikir, tidakkah setiap daripada kita wujud selepas tak wujud? Siapa yang paling berusia di sini? Ada tak yang berusia 100 tahun? Okeylah, 100 tahun yang lalu kita tak wujud, kemudian sekarang kita wujud. Adakah kita mewujudkan diri kita sendiri? Ya, tidak. Kita pun tak tahu kita nak lahir di Melaka misalnya. Kita pun tak tahu nak lahir di Merlimau ni. Kita pun tak tahu nak lahir rupa macam ini, ya. Mungkin kalau kita boleh adjust, kita adjust supaya hidung kita mancung sikit, kulit kita cerah sikit, tinggi sikit, atau macam mana, dia macam ni lah kita lahir. Mana kita tak cipta diri kita sendiri? Atau ibu bapa kita yang ciptakan kita? Tidak. Ada orang nak anak sampai bertahun-tahun tak dapat. Ada orang yang nak jarak-jarak anak, tiap-tiap tahun pun isteri bersalin, ya. Jadi berarti kita dan ibu bapa kita tidak menciptakan. Setiap yang wujud selepas tak wujud pasti diwujudkan. Ini kan bercakap tentang kewujudan yang Maha Pencipta. Belum lagi kita lihat bahawa sistem badan kita bukan kita yang kawal. Jantung kita yang sedang berduguk sekarang ni, pam darah ke seluruh badan kita ini, kita tidak kawal. Tak ada antara kita yang boleh bagi jantung rehat dalam 5 minit, 10 minit nanti sambung balik. Tak boleh. Dan bila jantung berhenti, tak ada doktor pakar boleh bagi dia jalan. IJN, Institut Jantung Negara, ada tak orang mati sakit jantung kat situ? Dia ramai. Padahal doktor pakar ada, ubat-ubat yang moden ada, peralatan canggih ada. Berarti jantung kita kita kawal. Kalau kita, siapa yang kawal? Allah. Muslimat, saya nak tanya, tapi tak payah jawab dalam hati cukup. Muslimat suka tak kalau awet muda? Umur dah 50 tapi nampak macam 20-an. Tak, saya kata jangan jawab, nanti menipu. Pasti suka. Kalau tak adalah toki-toki kosmetik jadi jutawan. Yang ramai membeli kosmetik ni wanita, sebab dia nak nampak awet muda, kulit dia tegang, nampak ceria, ya. Tapi letaklah apa sekalipun, cleansernya, moisturizernya, tonernya, serumnya, macam-macam, poison macam-macam letak, takkah lama-kelamaan kulit makin kendur, mata pun dah kabur, buka tudung, ya Allah, uban berterabur, makan benda keras, gigi pula gugur. Itu kan tanda-tanda nak masuk kubur. Itu kan semua luar kawalan. Berarti diri kita bukan kita yang kawal. Kalau kita kawal, kita tak nak macam itu. Siapa yang kawal? Itu kan kena guna akal.
Kalau kita hanya hidup tak guna akal, ya hidup makan minum mati macam itu. Maka sangat pelik kalau mereka menolak akal. Tapi dia kata sebab dalam akidah Ustaz, dalam akidah yang kita tak guna akal, la ilaha illallah, dalam akidah lah wajib guna akal. Sebab dengan menggunakan akal itu mendatangkan keyakinan. Dalam menetapkan tauhid dan menolak syirik, Allah sendiri guna dalil akli. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada pada kedua-duanya langit dan bumi alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak, illallah, lain daripada Allah, lafasadata, nescaya binasa langit bumi. Baik, soalan, realiti Tuhan banyak ke Tuhan satu? Tuhan satu saja. Kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman kalau Tuhan banyak? Berarti Allah suruh kita bayangkan dengan akal. Dalam realiti Tuhan tidak banyak, tapi bayangkan dengan akal. Kalau Tuhan ada 10, tu Tuhan yang mana yang akan berjalan kuasa dia? Kehendak Tuhan yang mana yang akan berlaku? Kan payah. Belaka bila PRN? Pilihan Raya Negeri bila? Ya, baru lepas kan? Okey, kenapa buat pilihan raya negeri? Padahal belanja besar. Tak boleh ke kita jimat belanja, kita tak payah buat pilihan raya? Siapa yang minat jadi kerajaan je kita lantik. Masalahnya Ustaz, bukan satu pihak je nak jadi kerajaan, 3-4 pihak nak jadi kerajaan. Okeylah, kita lantiklah berapa pihak nak jadi? 4 kita lantik jadi kerajaan. Macam mana? Habis ketua menteri, masing-masing lantiklah ketua menteri masing-masing. Habis exco, masing-masing ketua menteri nanti exco masing-masing. Jadi kita ada 4 ketua menteri Melaka dengan 4 barisan exco. Agak-agak macam mana nak tadbir Melaka? Bukan besar benar yang Melaka. Tu pun kita tak boleh bayangkan ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan. Kalau negeri macam Melaka tidak boleh ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan, bolehkah alam semesta, langit dan bumi, daratan dan lautan, manusia dan haiwan ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Mustahil. Mustahil itulah hukum akal. Akal tak boleh terima. Nabi Ibrahim alaihissalam bila berhujah dengan Namrud musyrik, dia mengaku dia Tuhan. Baik, Nabi Ibrahim guna dalil apa? Dalil akli. Kita kalau berhujah dengan orang kafir, kita tak boleh guna dari Quran hadis. Orang kafir tanya apa bukti Allah wujud, kita kata bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Dia kata aku tak percaya. Nak tak nak kita kena berhujah dengan dalil akli. Ini yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nak beritahu pada Namrud, Tuhan Esa, kamu tu bukan Tuhan, hanya Allah saja Tuhan. Dan akal yang sihat boleh tak terima Tuhan tapi lemah, Tuhan tapi mengantuk, Tuhan tapi sakit, Tuhan tapi lupa? Tak boleh. Akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan lemah, Tuhan kurang, tak mungkin. Kalau makhluk kurang, makhluk lemah kita boleh terima. Tuhan lemah tak mungkin. Maka Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Namrud, kamu tu tak mungkin Tuhan, kamu tu lemah. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan sebenarnya Tuhan saya, berkuasa menghidup dan mematikan. Rupanya Namrud spesies awal yang kena penyakit BBAK, biar bodoh asal confident. Jadi Namrud dengan confident dia kata, ana uhyi wa umiit. Oi, apa nak heran, aku boleh hidup mati, kata dia. Dia panggil 2 orang tahanan, satu dia bunuh, satu dia lepaskan. Konon yang dia bunuh dia dah matikan, yang dilepaskan tu dia dah hidupkan. Itu pun saya kata biar bodoh asal confident. Sebab yang kau lepas tu bukan kau hidupkan dia, dia dah hidup lama lagi sebelum itu. Engkau cuma tak bunuh dia saja. Jadi ada beza, hidupkan dengan tak bunuh kan tak ada beza. Tapi kalau hidupkan daripada tiada, seekor nyamuk Namrud tak boleh hidupkan. Sampai sekarang ada tak saintis yang boleh hidupkan seekor nyamuk daripada tak ada? Bayi tabung uji bukan saintis buat. Itu hanya persenyawaan sperm, ovum yang Allah ciptakan di luar rahim, itu saja. Tapi nak mencipta dia tiada kepada ada, tak boleh. Namrud tak faham. Bismillah. Penyakit gagal faham ni sekarang ada pada Wahabi. Wahabi banyak benda dia tahu tapi dia tak faham. Namrud tahu tapi dia tak faham. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bawa hujah yang lebih jelas, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Ta'ala yang maha berkuasa telah menerbitkan matahari dari timur. Kamu mengaku Tuhan, kalau betul mesti kamu juga kuasa.
fa'ti biha minal maghrib, sila terbitkan matahari daripada barat. Tak boleh jawab dia dengan dalil akli. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bila nak mengahid, ada kalanya Nabi menggunakan dalil akli. Yang ini yang pihak kuib tak faham, tentang bahawa segala-galanya itu Allah yang jadikan. Allah yang jadikan api, Allah yang menjadikan terbakar. Cuma kita sebagai manusia ambil kira sebab dan musabab. Habis yang kita masa PKP pakai mask, dah tak ada jaketan, relax je lah. Oh, tak ada jaketan tu hakikat tauhid. Yang kita pakai mask, semayang jarak-jarak tu, itu namanya asbab, usaha ikhtiar, itu syariat. Bab syariat, Nabi SAW berpesan, kalau kita pergi ke satu negara, satu negeri yang sedang dilanda ta'un, bukan daripada apa? Daripada Allah. Jadi bila Nabi SAW bersabda la adwa, tidak ada jaketan, ada Arab Badawi, dia macam tak berapa faham, Arab kampung, jaga kambing, jaga unta. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana tak ada jaketan? Bila ada beberapa ekor yang sihat, melompat sana, melompat sini, tiba-tiba sana menjaga sampai tak putus-putus, itu mustahil. Dalam rantaian jaketan itu kan mesti ada unta yang mula-mula sakit. Maka unta yang mula-mula sakit berjangkit daripada siapa? Barulah orang-orang Badawi itu faham, oh Masya Allah, memang kalau begitu hakikatnya penyakit daripada Allah. Nabi, kadang-kadang dia kata jangan belajar sifat 20 bid'ah, tak ada zaman Nabi. Ya, tauhid 3 pun tak ada zaman Nabi juga. Jadi tak ada penyusunan zaman Nabi, tak ada masalah. Zaman Nabi sahabat tak belajar rukun sembahyang 13 perkara. Pertama niat, kedua berdiri, ketiga takbiratul ihram, tak ada. Tapi zaman Nabi adakah sahabat sembahyang tak takbir? Adakah sahabat sembahyang tak baca Fatihah, tak rukuk, tak sujud? Ada. Penyusunan saja yang datang kemudian. Ilmu hadis pun penyusunan baru. Zaman Nabi tak ada istilah ni mutawatir, ahad, masyhur, ini sahih, dhaif, ini hasan, ini maudhu', munqati', mu'dal, mursal. Semua tu istilah yang bid'ah, tapi isi tidak bid'ah. Jadi sama. Sekadar tak ada pengajian sifat 20, tak ada pengajian tauhid 3 zaman Nabi, itu tak ada masalah. Kita takut kalau isinya juga bercanggah dengan ajaran Nabi SAW. Ada mendakwa, tak payah bergaduh lah, tauhid sifat 20, tauhid 3 sama je, ia hanya metod saja. Tujuan sama-sama nak kenal Allah. Tak betul. Kalau setakat metod, kita tak kecoh. Tapi kenyataan ini tidak benar. Sama ada yang bercakap tu dia tak jujur atau dia tidak faham, ya? Beza pergi kepada isi. Tauhid 3 versi Asy'ariyah, tauhid 3 versi Ahli Sunnah wal Jamaah, ataupun tauhid 3 versi sifat 20, iaitu bila kita bincang sifat wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Esa. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al, laju-laju. Berarti tidak ada zat yang lain daripada Allah seperti Allah, dan tidak zat Allah tidak tersusun daripada juzuk-juzuk. Ini makna mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat. Tidak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Itu ada Ustaz. Allah bersifat sama, manusia juga bersifat sama mendengar. Oh, itu sama pada lafaz, pada hakikat tak sama. Sama Allah tu qadim, tidak ada permulaan. Sama kita ni baharu. Sama Allah tidak perlu pada alat. Sama kita perlu pada telinga. Sama Allah dengar segala-gala yang wujud. Sama kita hanya dengar bunyi-bunyi tertentu saja. Jadi tak sama. Dan tidak ada dua sifat bagi Allah, dua ilmu, dua kudrat, dua tidak. Kita kan banyak ilmu kita masa lahir kosong. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada dalam perut mak kamu tu, hal keadaan kamu tak tahu apa pun. Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Allah ajar manusia apa yang dia tak tahu. Kemudian banyak benda kita tahu, yang kita tak tahu banyak lagi. Yang kita tahu pun kadang kita tak tahu balik, dah lupa balik, kan? Terutama orang yang terlampau berusia, kadang dia kena penyakit nyanyuk, walauzubillah. Saya pernah baca ada orang yang dia kena penyakit apa dia panggil tu? Alzheimer. Alzheimer ya. Dia sampai tak kenal isteri dia. Isteri dia yang layan dia, tolong pakaikan baju. Dia selalu tanya, awak siapa? Saya. Ada juga orang tak kenal isteri dia, bila nampak perempuan cantik itu lain. Itu bukan Alzheimer. Dia tu cari penyakit ya. Baik.
Wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan, berarti tidak ada yang wujud atau tak wujud, diam atau bergerak, hidup atau mati, sakit atau sihat dan sebagainya, melainkan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sementara tauhid 3 versi Wahabi yang mana dipopularkan atau diasaskan oleh Imam Ibn Taymiyah, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat. Saya tak bahasa laju tak boleh detail sangat. Dari segi istilah, kita tak ada masalah. Kadang-kadang mereka pertahankan, apa masalah Ustaz? Ni bukan Imam Ibn Taymiyah seorang saja guna istilah rububiyah. Ada ulama sebelum pada beliau lagi, tak ada masalah. Silakan. Rububiyah daripada Rabbun, maknanya Tuhan. Uluhiyah daripada Ilahun, maknanya Tuhan juga. Asma' wa sifat, maknanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kami tak ada masalah dengan istilah tu. Nak guna rububiyah guna, nak guna uluhiyah guna, nak guna ilahiyah boleh. Tetapi masalah adalah pada implementasi. Okey, yang ni penting Kita bagi satu persatu. Dalam slide ni ada sebenarnya, tapi sebab saya nak save masa, saya just fokus satu slide saja. Pertama dulu, tauhid rububiyah, mengesakan Allah daripada perkataan Rabbun. Kalau ditanya apa makna Rabbun, jawapannya adalah Tuhan. Apa maksud tauhid rububiyah? Mengesakan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan penyakit, menyembuhkan. Tauhid rububiyah tak boleh bergaduh, hanya istilah saja. Masalah adalah dengan alasan tauhid rububiyah, mereka mendakwa orang-orang musyrikin seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, penyembah berhala, juga ada tauhid rububiyah. Yang ini tak betul. Mana boleh orang musyrik bertauhid? Itu dalam Quran ada sebut Ustaz. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Demi sekiranya kamu tanya orang musyrikin, siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang pusingkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah. Nescaya orang musyrik akan jawab Allah. Itu dalil mereka bertauhid? Tidak. Itu hanya dalil bahawa mereka dalam melakukan syirik, mereka tak ada dalil. Kenapa mereka sembah berhala? Adakah berhala cipta langit dan bumi? Dia pun tahu tak betul. Adakah berhala yang pusingkan matahari dan bulan? Habis siapa yang pusing langit dan bumi? Ya Allah. Siapa yang susun matahari dan bulan? Ya Allah. Adakah dia bertauhid? Tidak. Fa'anna yufakun. Lalu selepas itu ke manakah mereka dipalingkan? Ai ila syirki. Mereka masih mensyirikkan Allah Ta'ala. Semata-mata mereka mengaku, kerana semua itu bukan Allah yang ciptakan. Mana masih ada kuasa lain daripada Allah. Jadi mereka tak faham yang itu. Kita tidak menafikan rububiyah, kita menafikan, mengatakan orang musyrik bertauhid. Tak betul. Tak ada salafus salih. Kita boleh tanya dia, ada tak salafus salih? Kan kami tanya, mana di kalangan salaf yang mengatakan orang musyrik itu bertauhid? Siapa? Ulama salaf mana? Sahabat Nabi yang mana yang kata orang musyrik bertauhid? Tak ada. Itu Quran tu kata begitu, kamu yang salah tafsir. Quran kata mereka bila ditanya bumi. Quran tak kata mereka bertauhid. Baik, yang kedua, tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah. Sebab itu sebahagian mengatakan sepatutnya tauhid ilahiyah, bukan tauhid uluhiyah. Tapi tak kisahlah bab istilah ni. Dan konsep dia adalah, habis yang salah mana Ustaz? Yang salah adalah bila dia mengatakan siapa yang mengamalkan tawasul, ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah dengan kemuliaan Habib Nuh, sembuhkanlah penyakit saya. Itu dia kata syirik atau haram. Ambil berkat dengan orang-orang wali, ambil berkat dengan orang soleh, itu tak boleh. Istighosah lagi lah. Kalau tiba-tiba sebut madad ya Rasulullah, Allah dah wafat, atau kita kata Abisna ya Syekh Abdul Qadir Jalani, tolonglah kami wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, itu semua syirik kata dia. Syirik akbar, syirik yang besar, mukhrijun anil millah, kamu tu jadi kafir, keluar dari Islam. Itu yang kita kata tak betul. Tawasul tabarruk istighosah bukan menyembah. Istighosah minta tolong, tapi minta tolong memati syirik. Apa makna syirik? Kadang Wahabi cakap saja dia tak faham pun.
Cuba tanya dia, apa makna syirik? Kan saya tanya Ustaz Saman Ali, apa makna syirik? Jadi kalau syirik itu adalah meletakkan ketuhanan pada selain daripada Allah, tauhid menuhankan Allah saja. Yang lain daripada Allah makhluk. Malaikat makhluk, nabi makhluk, wali makhluk. Tapi kalau menuhankan malaikat, ya syirik. Menuhankan nabi itu kan berlaku daripada Nasara. Nasara kan menuhankan Nabi Isa alaihissalam, maka syirik. Jadi kalau atas nama menuhankan, kita setuju. Tapi istighasah bukan menuhankan. Kalau kamu kata istighasah dengan wali-wali yang telah meninggal dunia adalah syirik, berarti istighasah dengan wali yang telah meninggal dunia adalah menuhankan wali. Maka istighasah dengan orang hidup, menuhankan orang hidup, syirik. Wahabi tidak. Oh, tak tolong orang mati syirik, minta tolong orang hidup boleh. Mana? Kalau minta tolong tu syirik, dengan orang mati, dengan orang hidup juga syirik. Oh, sebab orang mati tak boleh tolong. Lah, bukan isu tak boleh tolong, isunya menuhankan. Orang hidup juga dia tak boleh tolong. Ada tak pernah kita minta tolong dengan satu orang, kita ingat dia boleh tolong, dia tak boleh tolong. Kan menjadikan kita syirik. Dan dia bukan tengok pada hidup mati, dia tengok pada adakah menuhankan atau tidak. Sebab tu saya bagi contoh. Dia selalu tanya, tak tolong dengan ayah pin? Tengoklah, minta tolong ayah pin syirik atau tidak? Ingat ayah pin yang aku Tuhan. Tuhan ke wakil Tuhan? Entahlah. Tuhan dia ayah pin. Saya dengar pengikut dia cakap, dia kata orang Terengganu buat malu kamu ni. Dia kata apa? Dia kata bagi saya ayah pin tu Tuhan dah. Tuhan ke mana bang makan kecing begok macam kita juga? Macam mana Tuhan boleh makan nasi di cahudu tu? Baik, minta tolong dengan ayah pin boleh atau syirik? Khilaf. Bukan khilaf, dia ada tafsir, dia ada perincian. Kalau yang minta tolong ayah pin itu adalah pengikut ayah pin, syirik. Kerana pengikut ayah pin menganggap bila dia minta tolong ayah pin, memang ayah pin yang beri, sebab ayah pin itu Tuhan. Syirik. Walaupun ayah pin masih hidup. Maksudnya ayah pin masih hidup, pengikut dia pergi pada ayah pin, minta tolonglah ayah pin begini, syirik. Itu bukan syirik hidup mati. Tapi kalau kita minta tolong ayah pin, syirik tak? Katalah kita sekampung ayah pin, kita balik daripada Melaka, nampak ayah pin tengah minum kedai kopi, kita panggil pin, tolong aku angkat beg aku banyak pin, nak angkat seorang tak lah kan. Orang hajau betul kata ayah pin. Aku ramai pengikut kau seorang angkat beg, orang hajau tadi. Ya. Yang pentingnya tak syirik. Sebab kita minta tolong ayah pin sebagai makhluk, macam kita minta tolong dengan makhluk yang lain. Berbeza kalau pengikut dia minta tolong itu sebagai Tuhan, maka syirik. Isunya bukan hidup atau mati, isunya adalah menuhankan saya pada Allah, itu syirik. Baik. Jadi mereka tak ada dalil. Saya dah tanya dalam musyarat, dalil mengharamkan istighasah orang mati sampai sudah PhD holder yang ada kat situ tak boleh bawa. Tak kisahlah sahibul samahah ke sahibul fadilah, seorang pun tak boleh bawa dalil. So dalam dialog kita luaskan lagi, okeylah, kau tak ada dalil dari Quran hadis, mungkin ada ulama-ulama salaf kita yang istinbat. Ada tak ulama salaf yang mengharamkan istighasah orang mati? Sebenarnya mana ada? Ibn Aqil kata dia, Ibn Aqil tidak mengharamkan istighasah orang mati, dan Ibn Aqil bukan salaf. 3 minit lagi, macam mana? Belum cerita bid'ah lagi. Jadi antara bahaya Wahabi adalah dia menterbalikkan konsep sunnah dan bid'ah, sehingga yang sunnah dibid'ahkan, yang bid'ah disunnahkan. Selalu dia punya alasan wa kullu bid'atin dalalatun, ya. Itu hadis itu sahih. Tapi yang berlaku pada Wahabi adalah dia memahami hadis sahih dengan kefahaman yang tidak sahih. Jadi bila kita kata tak betul, dia kata kamu nak lawan hadis sahih. Bukan.
Kita melawan kefahaman kamu yang tidak sahih. Bila dia kata setiap bid'ah itu sesat, kita kata bid'ah yang bercanggah dengan syarak saja. Oh, tak boleh, tak boleh. Dalam hadis dah kata wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Mana boleh ada bid'ah yang sesat, mana boleh ada bid'ah yang tak sesat? Lah, kita tak pernah guna WhatsApp, Facebook. Kamu hari-hari pun guna WhatsApp, guna Facebook. Zaman Nabi pergi haji naik unta. Kamu pergi haji naik berapa terbang? Zaman Nabi pergi masjid tak pernah naik kereta. Kereta pun tak ada zaman Nabi. Kamu pergi masjid naik kereta. Oh, kata dia tu tak apa. Apalah ustaznya. Itu adalah bid'ah dalam urusan dunia. Guna telefon, naik kereta, naik kapal terbang. Ini hanya urusan dunia, tak ada masalah. Kan maknanya kamu juga setuju. Semua di sisi kamu kullu hanya bid'ah dalam urusan agama. Di sisi kami kullu hanya bid'ah yang bercanggah dengan syarak. Adapun bid'ah yang tak bercanggah dengan syarak, tak ada masalah. Dia tak boleh. Kalau urusan agama tak boleh. Jadi ringkas bab bid'ah ni adalah mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah. Menolak bid'ah dalalah juga adalah sunnah. Wahabi tidak. Asal bid'ah urusan agama haram. Usolli haram, tahlil arwah haram, selawat salam tarawih haram. Ya, sebab Nabi tak buat. Bukan begitu. Dia ada benda-benda dalil umum. Ni kalau tak percaya, hari ni sembahyang Jumaat, masuk khutbah yang kedua, usahakan jangan tidur. Kadang-kadang khutbah panjang kita ngantuk. Khutbah kedua tu lah kita dah ke alam mana dah, tak tahu. Tapi khutbah kedua biasa pendek. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Boleh, kuat juga boleh. Adakah Allah tetapkan kita mesti selawat pada waktu-waktu tertentu? Kan tidak. Berartinya sebelum tarawih boleh, selang tarawih boleh, lepas tarawih boleh, sambil bawa kereta boleh selawat. Bila kamu nak kata selawat selang tarawih tak boleh, kamu yang kena bawa dalil. Bila kamu nak kata selawat ramai-ramai haram, kamu kena bawa dalil. Kalau kamu nak kata selawat kuat-kuat tak boleh, dalil umum sudah menunjukkan boleh semua ini. Kamu yang nak kata macam ni tak boleh, macam ni tak boleh, kamu kena bawa dalil. Jadi mereka tak faham konsep dalil umum, mereka tidak faham. Kenapa saya kata mengiktiraf bid'ah hasanah adalah sunnah? Kerana memang Nabi SAW iktiraf. So, rakaat pertama dia baca Fatihah, habis Fatihah dia baca Qul Huwallahu Ahad, selesai Qul Huwallahu Ahad dia baca Wadduha, habis baca Wadduha dia rokok. Nanti rakaat kedua Fatihah lagi, Qul Huwallahu lagi sekali, kemudian lepas Qul Huwallahu baru baca Alam Nashrah, baru dia rokok. Mana setiap rakaat dia akan baca Qul Huwallahu. Baik. Pertama, ini Nabi SAW tak buat. Nabi tak semayang macam itu. Yang kedua, Nabi tak suruh. Nabi tak ada kata kamu kalau solat tiap-tiap rakaat kena baca Qul Huwallahu. Tak ada, Nabi tak suruh. Yang ketiga, kebetulan makmum tak suka. Jadi makmum hantar wakil bagi pilihan kepada imam. Imam pilih satu bang. Kalau imam nak baca Qul Huwallahu dah cukup dengan Qul Huwallahu saja, tak payah lagi baca surah. Kalau imam memang nak baca surah, ya surah, jangan baca Qul Huwallahu. Pilih satu, jangan baca dua-dua. Jadi imam pun rupanya macam lebih kurang macam itu juga. Kata dia, kamu orang pilih satu lah. Kalau kamu orang nak saja jadi imam, macam itulah cara saya. Kamu nak macam-macam, nanti imam lain je lah. Akhirnya diadu kepada Nabi SAW. Kalaulah betul teori yang mengatakan buat benda baharu dalam urusan agama itu haram, kan Nabi SAW pernah larang. Kan solat urusan agama, baca Qul Huwallahu setiap rakaat Nabi tak buat. Kalau memang haram, Nabi kena larang. Tidak. Nabi tanya, kenapa imam tak nak ikut cadangan jamaah? Jawab imam tersebut, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya saya itu kasih kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Baik, kasih pada ayat Quran bercanggah tak dengan syarak? Baik. Ada tidak larangan tak boleh baca surah sama pada setiap rakaat? Ada tak? Tak ada. Jadi ada kata perbuatan imam ini, walaupun Nabi tak buat, pertama tak ada larangan, kedua dorongannya baik. Nabi SAW bukan saja tidak larang, Nabi puji. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu pada suatu ikhlas itulah memasukkan kamu dalam syurga. Berarti kalau baik, Nabi iktiraf. Oh, tapi itu Nabi dah iktiraf, Ustaz. Lain. Bila Nabi iktiraf, dia jadi sunnah.
Yang kita cakap ni bid'ah, la ilaha illallah. Berarti bila Nabi iktiraf, Nabi mengiktiraf perkara baharu di dalam urusan agama yang tidak bercanggah dengan syarak. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau kamu nak ikut sunnah Nabi, bila berlaku satu perkara baharu, kamu kena cek selari atau bercanggah dengan syarak. Tapi saya tak pandai nak cek, ustaz. Lah ulama lah yang cek. Al ulama warasatul anbiya. Masa kita sembahyang jarak-jarak PKP, ada mufti Melaka larang. Bahkan mufti sekali sokong kan. Itulah peranan mufti. Bila benda baru, tak ada jelas zaman Nabi Nabi suruh sembahyang rapat-rapat. Tapi bahaya kan. Kalau sembahyang rapat-rapat masa COVID-19 nanti jangkitan. Itu mufti kena ijtihad. Mufti kena tengok dalam keadaan macam ni apa kaedah nak pakai, kaedah menolak mudarat, kaedah menjaga nyawa. Itulah datang benda baru yang tak bercanggah dengan syarak. Jadi saya lihat sudah terlanjak 10.35. Mungkin untuk peringkat ini saya hentikan dahulu, dan kita buka pada sesi soalan ya, sekiranya ada ya. Ada sebarang soalan? Soalannya, adakah fahaman Wahabi ini dia sampai terkeluar dari Islam? Tidak. Secara umum fahaman Wahabi ini terkeluar dari ahli sunnah wal jamaah, bukan terkeluar dari Islam. Dia ada perkara-perkara bid'ah yang haram, berdosa, wajib taubat, tapi tak sampai jadi kafir. Ada perkara-perkara bid'ah yang bukan saja haram, berdosa, bahkan jadi kafir. Jadi secara umum ya, fahaman Wahabi ini adalah fahaman yang bid'ah. Jadi kalau orang itu sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, dia wajib bertaubat, kembali kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Selagi dia tidak bertaubat, adakah dia kafir? Tidak. Dia masih orang Islam, tapi dia berdosa kerana mengakali melakukan bid'ah. Dia kan ada orang tanya, ustaz kata Wahabi tak betul. Yang ustaz pergi Mekah sembahyang ikut imam Masjidil Haram tu boleh pula? Okay. Pertama, tidakkah kamu yang kata jangan mudah labelkan orang Wahabi? Tapi kamu tahu ke imam Masjidil Haram tu Wahabi? Saya tak tahu. Saya datang daripada Malaysia, saya tak kenal imam Masjidil Haram. Yang saya tahu dia orang Islam, sembahyang dia elok, saya ikut. Dia tak pernah cakap dia Wahabi. Saya pun tak pernah dengar dia mengajar ajaran Wahabi. Kan itu hanya sangkaan. Okey, tak, saya duduk lama kat Mekah, confirm dia tu Wahabi. Okey, hukumnya makruh. Berimamkan ahlul bid'ah hukumnya makruh. Sembahyang masih sah. Lagi pula sembahyang Masjidil Haram kan ada kelebihan lain, dapat 1000 kali sembahyang tempat lain. So dia macam cover. Tapi asalnya makruh berimam dengan ahlul bid'ah. Tapi secara umum kita dalam Malaysia ni kita tak tahulah imam Masjidil Haram tu Wahabi, kata Wahabi kita tak tahu. Yang kita tahu dia imam sembahyang sah. Tapi takkan kau Ustaz, imam Masjidil Haram, ya imam Masjidil Haram pun kalau dia sembahyang batal kamu ikut. Katalah kita Masjidil Haram macam mana, kamu belajar fiqh macam mana, perkara-perkara yang membatalkan pergerakan yang banyak lebih pada 3 kali membatalkan solat, kecuali kalau dilakukan oleh imam Masjidil Haram maka tidak batal. Ada ke macam tu? Kan tak ada. Kenapa nak ta'assub sangat? Imam Masjidil Haram zahir sembahyang dia sah, ya kita ikut. Kalau zahir sembahyang dia tidak sah, wajib kita mufaraqah. Dia Wahabi tak Wahabi, kebanyakan kita tak tahu. Rasa berarti kalau Allah bergerak ke tempat lain kosong lah rasa. Kalau memang dia mujassim yang soreh itu kafir. Tapi kita pada tahu Wahabi ni kan dia banyak peringkat. Ada yang Wahabi peringkat membidah-bidahkan amalan tertentu. Akidah dia masih sama macam kita. Ada yang buat akidah pun dia dah mula lari. Tapi secara umum Wahabi tidak kafir. Mungkin boleh pakai ni untuk manfaat. Saya pernah buat pengalaman. Ada yang satu golongan yang dikatakan
pemahaman mungkin Yasin itu banyak dia pernah, dan dia pernah ditulis ingat banyak Kaum muda. orang tentunya kalau ditulis ditalikan lebih baik dia Ya. Dia kaum muda ni dia memang ada sikit sebanyak persamaan dengan Wahabi. Tapi sebahagian daripada yang disebutkan itu, sebahagiannya itu bukan perbezaan yang besar lah ya. Contohnya lepas semayang dia terus baca kitab, tak nak birit, tak ada masalah ya. Sebab birit di sisi kita itu hanya sunat. Mana kalau dia kata saya nak dahulukan baca kitab, dia terpulang lah. Kalau kita birit dulu, sebab birit ni sabit dalam hadis-hadis, ada istighfarnya, ada ayat kursinya, ada tasbih, tahmid, takbir ya. Jadi kadang-kadang yang tak wirid bukan mesti dia Wahabi. Kita pun kadang kalau malas tak wirid juga. Kita Wahabi, kita nak cepat lah, kita letih lah. Ada setengah orang dia kata aku nak dahulukan baca kitab lah, masa pendek ni aku nanti wirid kemudian lah. Boleh juga. Tidak semestinya dia Wahabi. Tak wirid tak mesti tak dia Wahabi, tak kunut tak semestinya Wahabi. Jadi ada pendirian dia tu yang kita dapat detect. Oh, mungkin dia tak wirid sebab kata dia wirid ramai-ramai ni bid'ah, Nabi tak buat. Itu ada ciri-ciri Wahabi. Tapi kalau semata-mata dia tak wirid, belum tentu dia Wahabi. Allah. Okey. Kalau tak ada soalan, saya nak laju-laju. Tadi saya ada janji nak menerangkan bahawa Wahabi dari segi aliran dia dikelaskan sebagai Khawarij. Khawarij ni dia masih orang Islam. Sayyidina Ali pernah memerangi golongan Khawarij, dan bila ditanya adakah mereka kafir, Sayyidina Ali kata tidak, mereka masih orang Islam, tapi mereka salah jalan ya. Baik, jadi di sisi mazhab Hanafi ya, Wahabi yang dikelaskan sebagai Khawarij ya. Al-Imam Ibn Abidin dalam kitab Raddul Muhtar beliau menyebutkan matlabun fi atba' Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Satu perbincangan tentang pengikut anak Abdul Wahhab adalah golongan Khawarij pada zaman kita. Jadi kata pengarang, wa yukafiruna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khawarij ini mengkafirkan sahabat Nabi. Kamu ketahui bahawa ini bukan syarat. Bukan syarat Khawarij dia kafirkan sahabat Nabi, tidak. Yang kafirkan sahabat Nabi ni Khawarij yang hidup zaman sahabat Nabi. Jadi mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Adapun nak jadikan Khawarij itu adalah orang tu dia menganggap kafir orang yang lawan dengan dia. Jadi kalau lawan politik, siapa yang beza politik dengan dia kafir, itu ada ciri Khawarij. Ataupun kalau kamu beza pandangan dengan aku, kau kafir, itu ada ciri Khawarij. Jadi ini ikut mazhab Hanafi ya. Kalau ikut mazhab Maliki, Al-Imam Ahmad As-Sawbi dalam kitab Hasyiah pada tafsir Jalalain, beliau mengatakan bahawa ayat Al-Quran afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, dikatakan ayat ini turun menceritakan orang Khawarij alladzina yuharrifuna ta'wil al-kitab was sunnah. Ingat ya, ciri Khawarij dia bukan tolak Quran hadis. Sebab tu setengah orang dia kata apalah ustaz ni asyik-asyik kata Wahabi tak betul. Saya tengok Wahabi bagus pun, dia orang ni sikit-sikit qala Allah, dia orang cakap dia qala Rasul, takkan tak betul. Wahabi tidak tolak Quran hadis, mereka menyelewengkan tafsir kepada Quran dan hadis. Kena ingat ya, kesesatan Wahabi bukan kerana tolak Quran hadis, tidak. Mereka bahkan nampak berpegang dengan Quran dan hadis, tapi bila pergi pada menafsirkan, mereka menyelewengkan. Wa yastahilluna bizalika dima'al muslimina amwalahum, dengan salah tafsir tadilah mereka menghalalkan darah orang Islam dan harta benda mereka. Ini berlaku pada zaman awal kebangkitan Wahabi. Memang mereka menyerang, membunuh dan merampas harta. Di Terengganu, saya masih kenal dengan satu orang Sayyid. Beliau adalah cucu kepada almarhum Syekh Abdullah Az-Zawawi, mufti mazhab Syafi'i, yang dibunuh oleh Wahabi. Selesai solat asar, Wahabi bunuh beliau. Jadi ini memang benar berlaku. Dan disebut di sini kama huwa musyahadul an fi nazairihim wa hum firqatun bil adil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyyah. Sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang itu zaman Imam Ahmad As-Sawbi Al-Maliki, yang sama perangai macam Khawarij ini, iaitu satu puak di tanah Hijaz yang dinamakan mereka itu Wahabi. Yang tu cetakan baru mereka buang. Kitab ni bila dicetak oleh Wahabi, mereka buang apa yang
menceritakan perihal mereka. Ikut mazhab Syafi'i misalnya dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam, menolak ahli bid'ah dari Najd. Jadi pengasas Wahabi ini disebut oleh ulama sebagai al-bid'ah, ahli bid'ah daripada Najd. Najd ni sekali adalah Riyadh. Yang lebih penting daripada semua itu adalah apa yang disebut oleh Nabi SAW, as-sadiqul masduq, yang menunjukkan bahawa orang Najd ini ada dalam hadis-hadis menerangkan tanda-tanda Khawarij, yang menerangkan bahawa anak Abdul Wahab dan pengikut mereka adalah daripada golongan Khawarij. Antaranya kerana mereka datang dari Najd. Yang kedua kerana mereka daripada timur Madinah. Najd betul-betul direct timur Madinah. Kalau tanya orang Wahabi sekarang, dia pusing lah. Hadis-hadis sahih, hadis sahih Bukhari, Najd itu tempat terbitnya tanduk syaitan. Jadi tu bukan di Saudi kata dia, tu Najd di Iraq sana. Ini spin ya. Kerana kalau kita tengok peta, kita draw a straight line daripada Madinah ke timur, akan bertemu exactly dengan Riyadh. Itulah Najd. Bahkan mereka sendiri mengaku, kami ulama Najdi kata dia, Syekh Abdul Wahab An-Najdi, semua tarikh Najd. Mereka sendiri mengaku. Tapi bila tiba hadis sahih, mereka spin, Najd ni di Iraq kata dia. Tak ada. Iraq kan bukan timur, Iraq tu ke atas sana. Dan tanda mereka adalah membotakkan kepala. Ini dicatat dalam kitab Wahabi sendiri, bagaimana mereka mengaku bahawa mereka menghukum sebahagian orang dengan cara membotakkan kepala ni. Kitab Ad-Durrus Saniyah ni mengumpulkan tulisan Syekh Abdul Wahab dan juga ulama-ulama Wahabi. Dia cakap di situ, fanahliku ra'sahu ghamman lahu, kami mencukur botak kepada orang itu sebagai hukuman kepada dia. Jadi dalam hadis dah sebut simahum at-tahliq, tanda golongan ini mencukur botak kepada orang. Ini tak berlaku pada golongan lain ya. Ahli bid'ah lain, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Jahmiyah, tak berlaku. Yang berlaku tahliq hanya pada golongan Wahabi. Kemudian ikut mazhab Hambali, ada kawan-kawan yang dah terpengaruh dengan Wahabi, dia kata kami bukan Wahabi Ustaz, kami Hambali. Tak, ulama Hambali pun tolak. Ulama Hambali misalnya dalam kitab Al-Risalah Al-Musamah Birilatil Hijaziyah ini mengatakan tanda mereka adalah tahliq, mencukur botak kepala, yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awsan. Dan salah satu lagi ciri mereka adalah mereka ini memerangi, membunuh orang Islam dan meninggalkan penyembah berhala, yakni orang kafir. Baik, ini untuk kita buka fikiran ya. Semenjak daripada fahaman Wahabi bertapak di tanah Hijaz, pernah tak negara itu berperang dengan negara haram Saudi dan dengan negara haram Israel? Ada tak? Syria pernah, Jordan pernah, Mesir pernah, ya. Banyak negara-negara lain pernah berperang dengan Israel. Tapi negara yang bertapaknya fahaman Wahabi ini, ada tak pernah dia sekali berperang dengan Israel? Kan tak ada. Tapi menjadi launchpad untuk menyerang Iraq, itu sejarah. Menyerang secara direct negara Yaman sampai ratusan ribu meninggal dunia, yang kebuluran dan sebagainya, itu sedang berlaku. Jadi ciri yang dalam hadis sebut ada. Mereka memerangi orang Islam tapi membiarkan orang kafir. Orang kafir tidak diperangi. Jadi ini buku sejarah mereka sendiri. Unwan Majlis Fitar Najd, dia menceritakan bagaimana membunuh orang Islam di pasar, di rumah, merampas harta dan sebagainya. Wallahualam. Jadi kalau ada yang sudah mula terpengaruh dengan Wahabi, hati-hati ya. Sebab Wahabi ni dia punya propaganda dia itu menarik. Berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, berpegang dengan hadis sahih, menolak bid'ah, ikut manhaj salafus soleh. Jadi orang yang nak pada agama, dia akan tertarik. Dia beza Syiah. Syiah juga sesat. Tapi Syiah ni insya-Allah orang kampung pun tahu kalau kata sesat. Kalau Wahabi, jangan-jangan ustaz pun tak tahu kalau kata Wahabi sesat. Yang kerja pejabat agama pun masih confuse Wahabi sesat ke tak. Kadang-kadang kerja pejabat mufti pun masih kata Wahabi betul. Ini masalah dia. Kalau Syiah insya-Allah, kita orang biasa pun tahu Syiah ni tak betul ni, sesat ni. Yang ikut dengan Syiah biasanya 3J. Biasanya J yang pertama, tak payah solat jemaat sebab Imam Mahdi belum turun. J yang kedua, solat jamak memanjang. Boleh jamak sebab kita hanya musafir lalu kan. Jamak jalan tak semayang. J yang ketiga namanya jima', iaitu nikah mut'ah. Boleh zina dengan bayaran. Dia tak kata zina, dia kata nikah mut'ah.
berkenaan dengan satu perempuan, jom kita nikah sebulan, awak nak bayar apa? Nego lah. Akhir-akhirnya setuju, saya bayar sekian. Lepas sebulan habis putus, tak ada apa-apa hubungan, tak ada pewarisan, tak ada apa. Hanya dalam tempoh sebulan tu boleh sebagai suami isteri. Bahkan ada Syiah yang lebih parah lagi, boleh nikah mut'ah dengan isteri orang, asalkan masa nikah tu dia tak cakap kalau kata dia isteri orang. Macam tu pula. Ini lepas tu Syiah ni insya-Allah ramai orang nampak tak betul. Yang tertarik tu sebab tadi lah, sebab nafsu dia, sebab apa dia tertarik dengan Syiah. Tapi kata-kata orang tahulah kata Syiah ni sesat. Tapi kalau Wahabi, takkan tak betul Ustaz. Dia orang kuasai Mekah Madinah kot. La ilaha illallah. Kalau kau nak kira kuasa Mekah dan Madinah tu tanda kebenaran, zaman Nabi SAW siapa kuasai Mekah Madinah? Mekah lah khususnya, kan kafir. Makkah tu kan penuh dengan berhala pada masa tu. Jadi bukan isu siapa kuasai Mekah dan Madinah. Orang musyrik pernah kuasai Mekah Madinah, orang Yahudi pernah kuasai, orang Syiah pernah kuasai, orang Asy'ariyah pernah kuasai, sekarang Wahabi pernah kuasai. Tak ada isu kebenaran tengok siapa kuasai Mekah dan Madinah. Ada pula yang kata macam ni, Ustaz kalau tolak Wahabi kenapa pergi haji ke Mekah? Ya, kita tolak Wahabi bukan tolak Mekah. Kan masa Nabi SAW memerangi agama syirik, Nabi nak pergi haji, ingat sebelum suluh Hudaibiyah, Nabi haji di mana? Ke Mekah. Padahal Nabi tolak agama syirik. Yang menguasai Mekah masih orang syirik, 360 berhala dikeliling Kaabah, tapi masih tuju kepada Kaabah kerana haji memang di sana. Tak ada pula orang musyrik kata kau Muhammad tolak agama syirik, kau haji di Mekah juga. Tak ada. Pandai pula orang musyrik banding dengan Wahabi. Betul lah. Ada setengah Wahabi dia kata gitu, Ustaz tolak Wahabi tapi haji ke Mekah. Ya, saya bukan tolak Mekah, saya tolak Wahabi. Wahabi bukan hanya di Mekah, di Melaka pun ada. Mungkinlah. Allahuakbar. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mula terpengaruh, dah mula sebar-sebar mesej dalam WhatsApp yang berbau Wahabi tu, sebelum dia parah, eloklah terangkan balik pada dia. Kalau dah parah, doa je lah. Lepas tu kadang-kadang orang kata, Ustaz, kan tak letih ke layan Wahabi dalam Facebook tu? Dia orang takkan berubah, Ustaz. Saya cakap, saya mereka dalam Facebook, saya tak target mereka berubah. Saya target orang lain yang baca tu. Kalau saya target mereka berubah, saya kemungkinan besar akan kecewa, sebab dia dah ta'asub. Kalau dia berubah, tu bonus lah. Tapi saya target orang yang silent readers ni, yang baca hujah-hujah tu, yang nampak betul juga Ustaz cakap. Tapi yang tak jadi Wahabi, bila pergi ke belajar ke Madinah dan sebagainya, biasanya jawapan dia standard, iaitu sebelum dia pergi, dia dah faham dah kitab-kitab ini pun semua dia dah faham. Bila dia pergi, dia tak terpengaruh. Yang pergi ke tempat pengajian yang ada silibus Wahabi, tapi dia tak jadi Wahabi, itu minority. Dan bila saya tanya, setakat yang saya jumpa, jawapan dia standard, baik dia orang Pakistan ke, baik dia orang Malaysia ke, iaitu sebelum pergi dia dah faham. Kalau dia pergi kosong, kemungkinan besar dia, ataupun dia goyang. Ya, istilah fahaman liberal, boleh InsyaAllah. Minta Ustaz bagi contoh tokoh Wahabi Malaysia di medsos atau di media sosial. Yang kedua, bagaimana pandangan Ustaz tentang hadis-hadis yang dibawa oleh Albani? Bagaimana kita tahu Albani ini salah satu tokoh orang Wahabi suka juga. Macam mana dengan status hadis? Adakah kita boleh rujuk, kita boleh ambil ataupun macam mana itu? Baik, ada satu artikel yang ditulis tentang apa Sahahul Albani, Du'afahul Albani. Apa makna bila orang terkata hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani ataupun didu'afkan oleh Syekh Albani? Adakah Syekh Albani jumpa perawi baru? Adakah Syekh Albani, kan soal sahih du'af ni dah lama settle. Muhaddisin daripada dahulu sudah nilai ini du'af, ini sahih. Jadi Syekh Albani tidak mendatangkan satu status baru. Paling-paling dia bertaklid kepada pendapat orang ini dan dia katakan ini sahih. Dia taklid pada pendapat orang ini, kata ini dhaif. Dia tidak mengenali secara direct. Jadi kita sebenarnya tak perlu pun. Kita sudah cukup dengan ulama-ulama hadis yang menilaikan sahih atau dhaif hadis itu kan ijtihad.
Sebab tu hadis yang sama di sisi Al-Hafiz ni kata dia sahih. Hadis yang sama dengan riwayat yang sama di sisi hadis ni dia kata dhaif. Kerana ijtihad ni boleh berbeza kan antara satu sama lain. Jadi untuk kita tak perlu pada penilaian Syekh Al-Albani. Lebih lagi lihat penilaian dia kadang-kadang kontradik. Hadis yang sama dalam kitab ni dia kata hasan, tapi bila datang kitab lain dia kata dhaif. Jadi dia banyak dipanggil apa, tanaqudat, contradiction dalam menilai. Jadi untuk kita sudah memadai dengan ulama-ulama hadis yang menilai. Yang kedua, kita tidak siqah dengan contradiction yang pelbagai ini. Dan yang ketiga, setakat yang kita tahu, pengajian hadis Syekh Al-Albani tidak berguru, tapi melalui pembacaan. So kita tak ambil ilmu daripada orang yang tidak. Yang ini saya cadangkan macam ni sebab masalahnya kita ada pendirian ini aliran Wahabi. Tetapi di Malaysia rata-rata mereka akan marah kalau kita kata dia Wahabi, walaupun dia kata Wahabi bagus, walaupun dia kata Wahabi ini bagus, positif. Tapi kalau dia kata kau Wahabi, automatik dia marah. Jadi saya cadangkan kalau dia garis lurus TV, garis lurus TV, okay, sekitar tahun 2020, dan kalau dah pergi kat situ just type lah Wahabi ataupun senarai, senarai Wahabi. Kat situ dia ada dalam 100 lebih nama yang dia sebagai penyebab disenaraikan, dia kata ini nama-nama Wahabi. Senang begitu. Sebab kalau saya cakap nanti ustaz engkau ni fitnah lah, macam-macam lah, susah bla-bla. Kan dia selalu macam tu. Soalan puan tadi tentang liberal. Liberal secara rekasnya bermakna bebas, ya. Jadi secara asal liberal ni adalah satu word yang positif, bebas. Tetapi oleh kerana konsep liberalism ni, dia sebagai reaksi kepada zaman gelap orang Kristian, yang mana mereka memperalatkan agama untuk menindas akal dan juga fitrah, ya. Jadi salah guna agama lah, ya. Dia boleh panggil dogmatik, ya. Kau jangan tanya, Church dah cakap kau terima je. Contoh, ya, konsep Trinity, ya. Konsep Trinity, satu dalam tiga, itu kan dari segi akal tak logik. Macam mana boleh satu dalam tiga, satu dalam dua pun tak logik. Either satu atau dua. Kalau tiga dalam satu, okey, 3 in 1, 4 in 1. Tapi Trinity kan satu, konsep Tuhan yang satu tapi dalam tiga. Jadi bila kita kata benda itu tak logik, maka approach-nya adalah jangan tanya, don't ask, don't question. Apa yang agama kata awak kena terima. Jadi dia ada satu pemberontakan. Kenapa pula? Benda ni kata logik. Dia ada istilah dogmatik. Yang kedua fitrah, ya. Contohnya nak jadi orang padri tak boleh kahwin, kan? Padahal kahwin tu fitrah. Jadi bangkit gerakan liberal ni asalnya adalah sebagai reaksi menolak kepada penindasan agama pada zaman gelap, the dark age dulu. Masalahnya adalah ada orang kita yang dia terpengaruh dengan liberalism, dia nak lawan Islam guna konsep yang sama. Padahal Islam tak mengekang guna akal. Bahkan Islam yang suruh kita guna akal untuk faham akidah, untuk faham bahawa Tuhan itu Esa, Tuhan Maha Berkuasa, Tuhan Maha itu dan ini. Kan kita disuruh guna akal. Kalau kita baca hadis 40, apa dalil akli wujud Allah Ta'ala, apa dalil nakli, ya Qurannya seimbang. So kita tak menyekat akal. Dan Islam kan tidak menyekat fitrah. Kamu nak jadi ulama kan, nak jadi ahli sufi kah? Ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khaytum alla ta'dilu fawahidah. Ayat suruh kahwin tu kan terpakai. Kita tak ada kamu nak jadi ahli sufi kamu tak boleh kahwin. Dia tak ada. Kadang-kadang ustaz-ustaz ahli sufi lagi ramai isteri, kan. Tok guru pondok 2-3 isteri, ya. Kita yang kerja pejabat, ya, bukan takut isteri lah, tapi isteri tak takut kita, kan. Jadi sabar je lah. Kita Islam tak sekat fitrah, mereka sekat. Jadi orang liberal ni dia salah faham. Dia nak pakai senjata nak lawan penindasan yang dibuat oleh church satu masa dahulu. Dia nak guna untuk lawan Islam. Jadi dia kebebasan dia melampau, equality dia tak pada tempatnya, gender equality.
Ya, memang antara lelaki dan wanita ada persamaan dari segi hak, dari segi tanggungjawab dan sebagainya. Tapi persamaan secara total mustahil. Biologically tak sama secara biologi. Emotionally lelaki dan perempuan tak sama. Stamina shopping pun tak sama. Perempuan kalau shopping stamina tinggi, maka tak berapa harmoni kalau suami ikut shopping. Suami nak ikut boleh, tolong parking, tolong apa, suami duduk lepak kedai kopi, isteri shopping seorang-seorang. Itu lebih aman. Stamina tak sama. Kita masuk kedai shopping, kita jadi kursi, mana aku nak lepak. Oh, perempuan yang tang senentang 2 jam pun tak ada masalah, santai dia. So, mana boleh lelaki dan wanita sama? Yang liberal dia kata nak sama. So, lelaki boleh cerai isteri, isteri boleh cerai suami. Lelaki boleh jadi imam, wanita jadi imam pada lelaki. Jadi masa sukan macam mana? Pasal tak orang liberal dia double standard. Masa sukan liberal tak komplain. Masih ada acara lomba lari lelaki, acara lomba lari wanita, renang lelaki, renang wanita. Ya kalau sama lomba lari sama-sama lah. Lomba lari sama-sama tu bila perempuan nak menang, kan tak sama. Ada di negara barat kan, mereka kononnya hak. Ada 2 orang lelaki, dia kata dia perempuan. Dia adalah perempuan yang terperangkap dalam jasad lelaki, kata dia. Macam mana tu? Ada pula orang nanti kucing terperangkap dalam jasad manusia, dia nak jadi kucing. Jadi dia kata kerana kita hormati hak dia, maka oleh kerana dia kata dia perempuan, kita tak dipersoalkan. Jadi masa lomba lari, 2 lelaki ni lomba lari dalam acara wanita, dapat 2 round, habis yang wanita tulis surat komplain tak bagi 2 lelaki ni join dia orang sebab dia orang tak menang. Hamba Allah ni lelaki laju. Pluralism adalah kebebasan yang melampaui persamaan, ya, equality yang bukan pada tempat, dan juga mempersoalkan kebenaran. Dia kata tak ada kebenaran mutlak. Jadi bagi kita tak, kalau ni benar, yang satu lagi tak benar. Dia kata tak, there is no such thing as absolute truth. Everything is relative. Teori relativism. Kalau kita tanya dia, teori relativism ni mesti benar ke tak mesti benar? Dia mestilah benar. Awal-awal kamu nak langgar teori kamu. Kamu kata tak ada sesuatu yang mesti benar. Tiba-tiba kamu kata teori relativism mesti benar, kamu dah langgar. Oh, kalau macam tu tak mesti benar. Tak mesti benar, apa kami nak ikut? Kami nak ikut benda yang mesti benar. Hidup satu sekali, ada dunia satu kali. Jadi boleh ya puan, secara ringkas, liberal ini adalah fahaman yang kebebasannya melampau sampai nak menghalalkan yang haram atau nak buang agama terus. Persamaan yang diperjuangkan itu persamaan yang tidak pada tempat, dan juga mempersoalkan kebenaran. Nanti Quran pun dia nak persoalkan. Kan ada kaca filem baru ni, kononnya nak kaji manusia lepas mati ni, pergi ke alam akhirat ke atau reincarnate jadi rama-rama ke, jadi semut ke, kan, jadi kucing ke. Ini ada elemen liberalism dan juga pluralism, menganggap semua agama itu sama. Wallahu a'lam. So boleh ya. Waalaikumsalam. Tak ada mikrofon ni. Sekejap ya dia puan, bagi jelas sikit suara. Kita iktiraf Pak Mazhab. Saya adalah mendirikan rumah saya untuk jemaah tabligh. Cuma saya tuliskan bila soalan, dia pakai baju yang dipakai tu dengan tudung pelik-pelik dan tak pakai stocking. So kita tahu aurat perempuan tu kan, kecuali muka dan pergi tapak tangan. Saya juga risaulah. So, sebagai imam, kalau ikut syaratnya adalah hendaklah sembahyang imam tu sah pada keyakinan makmum. Mana kalau kita nak jadikan dia imam, tak boleh lah sembahyang dia tak sah. Untuk dia lah mazhab dia. Itu kita kata keterbukaan mazhab tadi, kita hormatilah. Oh, rupanya dalam mazhab dia misalnya kaki bukan aurat. Saya kacau lah, dia dah taklid imam dia tu mujtahid. Kalau dia salah pun masih dapat satu pahala. Kita jangan kacau dia. Atas kekurangan dan kesilapan, hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazak. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi.
syabas juga kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian di atas kesabaran dan juga perhatian yang diberikan sepanjang berlangsungnya sesi ceramah sebentar tadi. Justru itu semoga kita dapat beramal dengan ilmu yang disampaikan sebentar tadi dan juga berpesan-pesan kepada mereka yang tidak berkesempatan hadir. Sebelum kita mengakhiri majlis pada pagi ini, marilah kita bersama-sama merenungi dan menghayati beberapa rakaat pantun ini. Jika engkau tak tahu, bukan ilmu. Jika engkau tak faham, itu salah. Kebenaran hanya milikmu, ulama lain semua punah atau bid'ah. Pemikiran cetek, dada sempit, mencari aib sering mengutuk. Sembang banyak, ilmu sedikit, mengaji secubit, fatwa semangkuk. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, insya-Allah pengajian ini akan kita sambung lagi 2.0 di akan masa akan datang, insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Dan juga untuk maklumat yang lain, jemaah lelaki akan makan di pekarangan luar di bahagian solat perempuan, dan manakala jemaah perempuan akan makan di dalam surau. Harap sama-sama kita menjaga selera, jangan balik lagi, insya-Allah.